Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Ahmad Nizami Abidin, Pegawai Penerangan Daerah Maran. Dan semalam kita telah pembersiaran buat pertama kalinya di bulan Ramadan ini pada 3 Ramadan. Hari ini 4 Ramadan bersamaan dengan 16 April 2021 hari Jumaat ya. Semalam kita bercerita tentang SOP, apa yang kita perlu lakukan semasa kita berada di Bazar Ramadan. Dan hari ini saya nak memperkenalkan apakah produk-produk lain yang dipasarkan oleh Jabatan Penerangan. Di samping kita melakukan ceramah, tapi sekarang ni tak boleh ceramah lagi dah sebab masih lagi dalam pandemik COVID. Tetapi kita ada bahan-bahan bacaan yang boleh dibaca oleh anda semua, yang boleh dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Dan pastinya bahan bacaan ini adalah bahan bacaan yang agak ringan, yang boleh diterima oleh akal fikiran kita sebagai manusia yang normal. Hari ini saya nak memperkenalkan ada 3 buku kecil, 2 pamphlet dan 3 buku bersaiz sederhana. Okey, kita mulakan dengan buku kecil dahulu. Buku kecil yang pertama yang pilihan saya pada hari ini ialah berkenaan dengan rakyat dan raja berpisah tiada. Maafkan saya. Raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat berpisah tiada. Ianya merangkumi lebih kurang 37 muka surat. Dan bermula dengan wajah paparan potret Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Di dalamnya terdapat pelbagai informasi-informasi yang menarik, dan mungkin ada yang dah melupai dan dah lupa tentang wajah dan juga tarikh pelantikan Agong, daripada Agong yang pertama hingga yang terkini ada dipaparkan di sini. Dan tentunya ianya dicetakkan oleh Jabatan Penerangan, Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Okey. Dan juga terdapat gambar-gambar ataupun apakah yang menarik dari ini, terdapat gambar-gambar tentang kedudukan raja itu macam mana, penerangan raja itu macam mana. Okey. Dan juga bidang-bidang kuasanya, bidang kuasa sebagai ketua agama Islam dalam negara, dan kuasa pengampunan, kuasa ketenteraan. Okey. Dan akhir sekali yang menariknya di sini adalah tentang pakaian istiadat yang di Pertuan Agong. Anda boleh tengok kat sini ya. Walaupun buku ini kecil, saiz ni berkecil sekali, tetapi amat menarik ya, sebesar tapak tangan saja ya. Tetapi amat menarik untuk kita simpan dan kita baca dan kita ketahui tentang raja dan rakyat berpisah tiada, tentang Agong kita, tentang bidang kuasanya dan juga tradisi budayanya. Okey, buku yang kedua pilihan saya, buku kecil ialah diterbitkan pada 2018. Agak dah lama juga buku ni, tapi buku ni agak menarik, iaitu nampak alright. Buku ni dinamakan Detik-Detik Perpaduan. Nampak tu cendol. Oh lama bulan puasa ni tuan. Tengok cendol yang ada bendera Malaysia kecil ni. Sedap betul. Tetapi cendol ni ia merupakan campuran ya. Kalau kita perhatikan betul-betul apa mesej yang dicapai oleh cendol ni. Satu mangkuk cendol itu ada aisnya, ada kacang merahnya, ada cendolnya, ada sirapnya, ada air gula kabungnya dekat situ, ada nata de koko kat situ, ada cincau kat situ. Cendol ataupun ABC air batu campur, dia campur semua sekali. Kita juga di Malaysia ni juga merupakan macam itulah. Kita ada Cina, India, asli, kita ada Kadazan, kita ada Bidayuh, kita ada Iban, kita ada siapa lagi, Melanau, ada Sink, campur macam-macam. Tetapi kita ada satu detik-detik perpaduan yang kita nak sampaikan, yang kita terapkan secara bersama. Okey, di manakah detik-detik perpaduan itu berlaku? Okey, dalam buku ini ada dinyatakan, dalam buku ini, detik-detik perpaduan orang Malaysia ini berlaku ketika makan, ketika bersukan. Macam dulu Ling Chong Wei mengalahkan Lindan, ataupun Lindan kalahkan Ling Chong Wei dalam pertarungan. Sama-sama, tak kira apa bangsa sekalipun, kita sama-sama Malaysia boleh. Di situ ada detik-detik perpaduan. Makanan.
Orang Cina makan roti canai, orang Cina makan nasi lemak, kita makan yong tau fu, kita juga makan dimsum. Betul. Kita juga makan wadi. Okey. Nasi goreng, mi goreng mamak. Dalam kebudayaan pun sama, dalam nyanyian dan lakonan pun sama. Ada orang Cina minat Sudirman, betul-betul minat Sudirman. Dia ada koleksi Sudirman daripada awal sampai ke Sudirman meninggal. Okey. Dalam kebajikan, ingat Ustaz Abi Liu, bangsa apa? Bangsa dia Cina. Beragama Islam. Tapi dia bila dia menjalankan kebajikan, dia menjalankan kebajikan kepada semua orang, tak kira siapa. Okey. Dan juga dalam animasi, kartun, Boy, Agent Ali, okey. Itu menampakkan detik-detik kebersamaan. Dalam filem juga menampakkan detik-detik kebersamaan. Okey, nampak nasi Vange, nasi Melayu Vange, nampak orang India. Walaupun ini buku yang kedua saya nak paparkan, ada 36 muka surat. Okey, boleh dapatkan. Dan yang ketiga, bukunya. Buku kecil yang ketiga. Lambang Negara. Ada 29 muka surat. 29, sikit je. 29 lambang negara. Pertama sekali dia memperkenalkan, selalu nampak gambar ni kan? Selalu nampak ni kan? Selalu nampak. Tapi tak tahu apa tu, logo apa tu. Inilah Jata Negara. Ada dua harimau yang membawa di bawahnya bersekutu bertambah mutu. Ada lambang-lambang ataupun jata-jata negeri-negeri yang bersekutu, negeri-negeri tidak bersekutu, negeri-negeri selat, semua ada dalam ni. Okey. Terusnya, saya nak memperkenalkan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua pamphlet. Satu pamphlet soalan-soalan lazim tentang proklamasi darurat. Dalam ini anda boleh baca soalan-soalan lazim. Antara soalan-soalan lazim, saya nak bacakan satu sahaja soalan lazim sini. Soalan yang pertama, berapa lamakah tempoh darurat akan dilaksanakan? Alright. Ke bawah dulu, Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini bermula 11 Januari 2021 sehingga 1 Ogos 2021. Okey, ini ada 11 soalan yang biasa ditanya tentang proklamasi darurat. Dan seterusnya kita pamphlet yang kedua, hindari aktiviti pemerdagangan manusia. Okey, itu dia, pemerdagangan orang, penyelundupan migran. Cantik. Dia punya buatan ni amat cantik sekali. Buka je terus nampak. Ya. Okey. Soalan yang pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan orang? Perbuatan mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk eksploitasi yang terlibat adalah seperti seksual, buruh paksa. Dah panggil dia pada seberang sana jauh-jauh, paksa dia bekerja, lepas tu tak bayar duit dia pula tu. Perhambaan, penjualan organ, bayi, serta aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang yang lain. Nampak tu. Macam-macam. Kalau tengok dia punya carta ataupun kolom-kolom telah buat ini, perbezaan perdagangan orang, penyelundupan migran. Okey, perbezaan dia, kebenaran, persetujuan. Kalau perdagangan orang, eksploitasi, ada elemen paksa, penipuan, perhambaan, seks, penjualan organ. Penyelundupan migran, persetujuan. Dalam kurungan, tiada paksaan, penipuan dan perhambaan. Dia cuma seluduk masuk sahaja. Okey, boleh baca dan boleh dapatkan di Jabatan Penerangan atau pejabat-pejabat penerangan berhampiran anda. Okey, antara buku yang sederhana. Ini bulan 7, bulan 8, bulan 7, bulan 8. Okey, selalu ada orang akan minta, selalunya budak-budak sekolah nak tengok. Okey. Lebih kurang ada 38 muka surat. 38 muka surat jalur gemilang. Kita boleh dalam kandungan dia mengenali, ada pengenalan tentang jalur gemilang, bendera kita, hak mengibarkan jalur gemilang, terminologi jalur gemilang, warna asas jalur gemilang, cara membuat jalur gemilang, ukuran dan jenis bendera jalur gemilang, cara mengibarkan jalur gemilang. Cara mengibarkan ni penting, tuan-tuan. Ramai orang silap apa tu, salah. Dia pilih ada satu bendera yang melentang, yang bendera yang bulan ni di sini, bintang ni di sini, jalur ni di sini, tidak boleh diletakkan begini. Tidak boleh.
Tak boleh, yang melentang gini tak boleh meletakkan membujur macam ni. Kalau nak bujur dia kena panggil beli bendera satu, dia panggil fishtail flag. Fishtail flag. Baru betul caranya. Kalau kita lentang bendera yang melentang tu letak macam gini, tak boleh, salah tu. Okey, semua tu ada dalam ni, ada dalam buku ni. Saya kata tadi lebih kurang 38 muka surat saja, sehingga dalam akhir sekali dalam bangunan tinggi pun boleh letak. Okey, bangunan rendah pun boleh letak. Okey, cara letakkannya. Okey, buku yang seterusnya ialah Rukun Negara. Rukun Negara, 5 kunci perpaduan di Malaysia. Nampak? 5 kunci perpaduan di Malaysia. Rukun Negara ni diwujudkan pada 31 Ogos 1970, dilancarkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong pada ketika itu. Rukun Negara ni ada 5 rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dalam ini ada pecahan-pecahan yang diberikan untuk anda memahami lebih rukun negara. Kalau kita faham rukun negara, pastinya kita tidak akan beronah dalam negara yang tercinta ini. Okey. Alright. Seterusnya, buku yang terakhir, buku yang terkini lagi sensasi. Ini dia. Nampak tak? Juruteknik saya nampak tak? Buku yang terkini lagi sensasi. Buku apa? Buku Norma Baharu dalam Komuniti bagi Mencegah Penularan COVID-19. Kita masih lagi dalam COVID-19. Masih lagi dalam pandemik. Belum lagi nampak tanda-tanda kejayaan yang total, yang boleh kita bebas, yang boleh kita keluar bergembira, yang boleh kita berhari raya. Belum lagi. Kita masih lagi dalam pandemik itu. Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dalam pandemik, kita ada cara-cara norma baru untuk mengatasinya. Kita kan manusia. Manusia ada akal fikiran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita fikirlah macam mana kita nak mengelak daripada terkena jangkitan COVID ini. Kalau dah tahu tempat tu sesak, macam semalam, dah tahu bazar Ramadan tu sesak, dah tahu bazar Ramadan tu padat, janganlah pergi. Pergilah ke tempat lain atau bersabarlah dulu. Mungkin dari esok, lusa dan sebagainya. InsyaAllah kalau kuih tu tak lari, kuih tu peniaga tetap akan mengelakkan, tetap akan menggalakkan penjualannya dengan promosi dan sebagainya. Tetap akan ada penjualan. Kalau anda rasa tempat tu sempit, janganlah pergi. Sayanglah diri sendiri, tuan-tuan. Sayanglah diri sendiri. Jangan tak sayang diri sendiri. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebagai seorang bapa, tentunya tuan-tuan adalah tonggak keluarga. Kalau keluarga anda terancam dengan COVID-19 ni, bagaimana isteri anda, bagaimana anak-anak anda, bagaimana dengan saudara mara anda. Kita nak raya lagi tak lama, tuan-tuan. Lagi 26 hari lagi, insya-Allah nak raya. InsyaAllah lagi 26 hari lagi nak raya, dan kita berayalah dalam keadaan yang sempurna. Walaupun kita tidak bebas berhari raya seperti tahun 2019 ke bawah, walaupun kita berhari raya 2020 dalam rumah kita sendiri dan kejiranan kita, tetapi rasanya kalau kita amalkan terus norma baru ini, insyaAllah 2022-2023 kita berjaya keluar daripada pandemik COVID ini. Masa tu dah kena cocok vaksin, masa tu dah ada pelindungan semua sekali, dan masa tu kita pandai menggunakan norma-norma baru, menggayakan norma-norma baru, membudayakan norma-norma baru, dan tentunya kita boleh keluar daripada pandemik ini dengan selesa, dengan selamat. InsyaAllah itu saja yang saya nak beritahu hari ini. Jabatan Penerangan bukan sahaja menghebahkan penerangannya melalui corong-corong hon-hon unit-unit bergerak penerangan, kami juga menghebahkan informasi-informasi melalui buku-buku ataupun bahan-bahan terbitan yang kami terbitkan sendiri untuk orang ramai semuanya. Okey, jangan lupa kami daripada Maran, #MaranKuSayang, like, share and comment di Facebook page kami, di Telegram kami, di Instagram kami, dan juga di Twitter kami. Alright, jumpa lagi. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nizam bin Abidin, Pegawai Penerangan Daerah Maran. Mohon izin untuk mengundur diri. Bye.